Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, syukur pada pagi ini setelah pengajian kita tertangguh, saya ingat beberapa bulan atas beberapa urusan yang tidak dapat dielakkan, kita menyambung pada hari ini dengan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 93. Makna tauhid 3 dan kesannya. Mungkin sebahagian daripada kita mengetahui bahawa pengajian tauhid yang popular di negara kita ini ada dua. Pertama, pengajian tauhid sifat 20, dan yang kedua pelajaran tauhid 3. Bahkan pelajaran tauhid 3 ini juga pernah ada dalam silibus pengajian di sekolah-sekolah kita. Jadi tauhid 3 ini ada kesan dia. Ada tempat yang benar dan ada tempat yang batil. Ini risiko dia. Mungkin bila masuk dalam silibus hanya ajar begitu saja, tidak dibezakan mana bahagian pengajian tauhid 3 ini yang selari dengan Quran Sunnah dan mana antaranya yang tidak selari dengan Quran Sunnah dan melanggar ijma' ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Apa dia tauhid 3? Pertama, tauhid rububiyah, daripada perkataan Rabbun. Apa makna Rabbun? Tuhan. Kan kita selalu baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam. Rabb itu maknanya Tuhan. Demikian tauhid yang kedua itu tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah. Kalau kita tanya apa makna ilah, jawabnya Tuhan juga. Maaf. Rabb makna Tuhan, ilah juga bermakna Tuhan. Cuma dalam konteks pembahasan tauhid kepada 3 ini,
Dia lebih memfokus kepada Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Dengan arti kata lain, pada perbuatan Allah. Sementara tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan manusia. Apa maksud mengesakan Allah pada perbuatan Allah? Berarti kita perlu yakin tidak ada selain daripada Allah yang menciptakan, tak ada. Hanya Allah yang menciptakan. Tidak ada selain daripada Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang memberi rezeki, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan mudarat, yang menolak mudarat. Hanya Allah semata-mata. Maka konsep tauhid rububiyah ini benar. Ya, selari dengan Al-Quran dan juga Sunnah, selari dengan ijma' umat Islam. Cuma dalam pengajian tauhid sifat 20, mereka tidak istilahkan tauhid rububiyah. Mereka istilahkan wahdaniyatul af'al, keesaan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Jadi tak ada masalah ya, istilah berbeza tidak jadi isu, tidak sepatutnya jadi punca perbalahan. Intipatinya sama. Sama-sama yakin kalau apa sahaja yang berlaku hakikatnya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya implementasi daripada konsep tauhid rububiyah ini tidak selari dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh salafus soleh, yang difahami oleh sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, iaitu dakwaan kononnya orang-orang musyrikin, penyembah berhala, penyembah tokong, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka ini juga bertauhid dengan tauhid rububiyah ini. Yang inilah yang batil. Yang inilah yang ditolak. Orang yang menolak tauhid 3 dia kena faham. Bukan tolak semua. Yang pertama tadi tak boleh tolak. Ni yang kedua ini mengatakan orang musyrik bertauhid, pertama menggabungkan antara dua perkara yang bertentangan. Jam'u al-mutanaqidaini, menghimpunkan dua benda yang bercanggah. Kerana syirik lawan pada tauhid. Dia musyrik, orang yang melakukan syirik, tapi dia tauhid juga. Tinggal lagi tauhidnya hanya tauhid rububiyah saja. Ini salah faham terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi banyak penyelewengan dalam agama bukan kerana orang itu tolak Quran hadis ya. Kalau tolak Quran hadis memang awal lagi lah. Tetapi salah tafsir ayat Quran, salah pasang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati ya. Sehari dua ni ada orang kata kita ni baca terjemahan hadis-hadis sahih ni macam kita baca novel. Tak semudah itu. Ini membuka pintu kepada kesesatan. Memang belajar hadis tu bagus. Tapi cuba lihat apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Wahab. Al-Imam Ibn Wahab ini ulama. Beliau ni belajar hadis, ribuan hadis beliau belajar daripada puluhan guru-guru hadis. Lalu beliau menceritakan pengalaman beliau. Kata Al-Imam Ibn Wahab, laula anqadhaniyallahu bimalikin walaihi bisa'din la dhalaltu. Kalaulah tidak kerana Allah selamatkan saya dengan dua orang, kalaulah tidak kerana Allah selamatkan saya dengan Imam Malik dan selamatkan saya dengan Imam Laith bin Sa'ad, nescaya saya jadi sesat. Jadi orang tanya, macam mana sampai macam itu sekali? Ini bukan orang biasa, orang awam. Ini ulama. Sampai boleh jadi sesat, kenapa? Lalu beliau ceritakan, saya ni orang yang belajar hadis. Ya, ribuan hadis saya mengaji daripada guru-guru hadis, sehinggalah saya menjadi hairan. Kenapa hadis ni kata begini, hadis satu lagi kata macam lain. Ya, hadis ni seolah-olahnya begini, hadis satu lagi seolahnya begini. Saya jadi hairan. Timbul pertanyaan, kenapa begitu? Lalu bila bertanya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik pun menerangkan, khuz haza, wada' haza. Dalam bab ni, ini pegangan hadisnya. Yang ini tak relevan dengan situasi macam ni. Yang ini tempat dia, yang ini umum, yang ini khusus. Begitu juga dengan Imam Laith bin Sa'ad. Jadi hadis ini adalah sumber, maka kena ada kebolehan, kepakaran berinteraksi dengan sumber.
Ya, orang suka barang-barang emas, ada nilai. Terutama orang perempuan, orang wanita kalau pergi ke overseas ke mana ke, seronok kalau buat balik perhiasan barang emas. Tapi barang emas itu sebenarnya sumbernya bukan di kedai. Sumbernya adalah di tempat orang melombong emas. Di situ tempat asal emas. Tapi adakah semua orang yang nak perhiasan emas disuruh dia pergi ke lombong emas dan melombong? Tidak. Kerana tidak semua orang ada kepakaran, ada masa, ada kebolehan untuk melombong emas. Maka untuk orang-orang ini, mereka perlu kepada barang emas, mereka hanya pergi mengambil yang sudah siap diproses. Dah jadi gelang dah pun. Dah jadi cincin dah pun. Dah jadi rantai dah pun. Kalau suruh dia melombong, tak jadi. Sama juga misalnya mutiara. Mutiara sumbernya dalam laut. Takkan semua orang yang nak pakai mutiara disuruh terjun masuk dalam laut. Itu hanya untuk penyelam mutiara. Jadi hati-hati ya, kalam dia tu macam bagus ya. Macam dia tu nak mengajak orang ikut sunnah Nabi. Tapi ikut sunnah Nabi bukan dengan cara baca terjemahan hadis macam baca novel, bukan. Itu membuka pintu kesesatan. Nanti masing-masing faham sendiri, tafsir sendiri. Dengan hadis sahih, hadis yang boleh katakan mutawatir, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu dengan niat. Pun ada orang tak semayang. Kita kata, kenapa kamu tak semayang? Siapa cakap tak semayang? Kata dia, dah selesai dah. Tak nampak pun kamu semayang. Saya semayang pakai niat je. Boleh ke pakai niat je? Kita belajar ada rukun qalbi, ada rukun qauli, perkataan, ada rukun fi'li, pergerakan. Kamu pakai qalbi saja. Kenapa tak boleh, kata dia? Kan Nabi dah sebut innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan tu dengan niat je. Oh, macam tu. Tapi kamu, kalau kami nak belanja makan betul-betul ya. Sebab kamu ni bagi pinggan kosong, abang niat nak makan apa. Jemput orang macam ni untuk kenduri, jangan hidang makanan. Letak pinggan kosong, suruh dia niat. Abang nak makan apa? Niat nasi biryani ke, nasi kerabu ke. Sebab abang jenis boleh pakai niat. Ceritanya apa? Ceritanya, walaupun Quran dan hadis ini adalah sumber, tetapi cara berinteraksi dengan Quran dan hadis ini memerlukan kepakaran. Alang-alang seperti Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, beliau bukan orang jahil. Al-Imam Ibn Taymiyah ulama di kurun ke-8 Hijrah. Ulama. Kealiman beliau tidak dipertikaikan oleh kawan dan lawan. Hatta lawan mengiktiraf bahawa beliau ni alim. Namun begitu berlaku salah tafsir terhadap ayat suci Al-Quran seumpama firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu bertanya kepada mereka, yakni orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang cipta langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara, siapa yang pusingkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah, nescaya orang-orang musyrikin menjawab Allah. Maka kata Imam Ibn Taymiyah dan ulama Islam yang menyokong kepada pandangan beliau, itulah dalil. Itulah bukti kalau orang musyrikin bertauhid dengan tauhid rububiyah. Sebab kalau kita tanya mereka siapa cipta langit dan bumi, mereka tak kata berhala. Mereka kata Allah. Baik, soalan. Mereka selalunya mendakwa ikut salaf, ya? Salafi, pengikut salaf. Kami dalam bab akidah, kami ikut akidah salaf. Salaf yang mana? Bawa satu. Dia kalangan sahabat kah? Tabi'in kah? Tabi'in kah? Salaf yang mana yang berpegang orang musyrikin bertauhid? Cuba bawa. Ini hanya empty claim. Buat dakwaan tapi tak ada bukti. Sama macam saya dialog di Perlis. Saya tanya kepada Ustaz Salman Ali yang lawan dialog kami, siapa dinasti salaf yang mengharamkan istighosah? Itu masuk nanti dalam tauhid uluhiyah. Kata dia ada. Al-Imam Ibn Aqil kata dia. Al-Imam Ibn Aqil. Ini seni debat dia. Orang debat ni asal boleh jawab. Betul salah nombor dua. Jangan nampak tak boleh jawab. Biar nampak kita tu boleh jawab. Al-Imam Ibn Aqil mengharamkan istighosah, kata dia. Pertama, Al-Imam Ibn Aqil beliau ulama khalaf, bukan ulama salaf.
bila generasi kemudian. Yang kedua, siapa yang membaca kitab-kitab Imam Ibn Aqil, mereka tahu bahawa Imam Ibn Aqil termasuk ulama yang mengajar cara istighosah. Istilah mengharamkan istighosah, beliau ada sebut dalam kitab macam ni cara istighosah. Jadi hati-hati ya. Banyak klaim yang tidak ada bukti. Salah satunya ini. Kami ikut akidah salaf. Jadi kami ikut tauhid 3. Tauhid 3 mengatakan orang musyrikin juga bertauhid dengan tauhid rububiyah. Salah yang mana? Dan ini keliru kerana ayat ini tidak pernah difahami oleh generasi salaf sebelum daripada Imam Ibn Taimiyah sebagai dalil mengatakan orang musyrikin bertauhid. Ini bukti bahawa orang musyrikin di dalam mereka itu melakukan syirik, mereka sebenarnya tidak ada hujah. Mereka hanya taksub dengan amalan nenek moyang. Kan nenek moyang dia sembah berhala. Bila disuruh sembah Allah, dia kata, "Hadza ma wajadna alaihi aba'ana." Macam mana dia nak suruh tinggal sembah berhala? Amalan inilah nenek moyang kami duk amal. Tapi kalau ditekan secara ilmiah, baik kamu sembah berhala, kok berhala nikah yang cipta langit bumi? Adakah berhala ini yang memusingkan matahari dan bulan? Secara akliyah, logiknya dia tidak akan boleh jawab dia. Dia tahu masa dia lahir ke dunia, langit dan bumi dah ada. Bulan dan matahari dah berfungsi. Lepas tu dia dah besar, dia pandai, dia buat berhala. Takkan berhala tu yang cipta langit bumi? Takkan berhala tu yang memusingkan matahari dan bulan? Maka secara ilmiahnya, nak tak nak dia terpaksa mengaku bahawa Allah yang menciptakan. Adakah dia bertauhid? Tidak. Kerana tauhid ini mengesakan Allah. Orang musyrikin dia beriktikad berhala itu boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan, maka dia sembah. Antara dalilnya daripada ayat suci Al-Quran bahawa orang musyrikin ini mengiktikadkan bahawa berhala itu boleh berbuat itu dan ini, kata-kata orang musyrik kepada Nabi Hud alaihi salam. Ketika Nabi Hud ajak sembah Allah, tinggalkan sembah berhala, mereka kata, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Kami bukan nak kata apalah, melainkan kami nak bagi tahu kamu ni wahai Hud telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Ya, jadi kamu suruh tinggal sembah berhala, berhala dah marah. Itu yang kamu jadi gila tu. Jadi dalam iktikad orang musyrik, mereka menganggap berhala mereka tu boleh berbuat sesuatu, bagi penyakit, sembuh penyakit, bagi rezeki dan sebagainya. Maka secara ringkas, tauhid rububiyah ini benar ketika mana mengesakan Allah pada perbuatan Allah, tidak ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit dan sebagainya melainkan Allah, itu benar. Tetapi mendakwa kononnya orang musyrikin seperti Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertauhid dengan tauhid rububiyah, itu batil, itu bid'ah yang sayyi'ah, dalalah. Itu rekaan-rekaan dalam agama yang buruk lagi menyesatkan. Baik, seterusnya tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah, ialah mengesakan Allah pada perbuatan manusia. Apa maksud? Maksudnya manusia hanya boleh menyembah kepada Allah, boleh beribadah semata-mata kepada Allah. Haram bahkan syirik menyembah dan beribadah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Maka konsep tauhid uluhiyah ini benar, wajib kita terima dan haram kita tolak. Memang betul, mana boleh sembah lain daripada Allah. Cuma ketika pergi pada implementasi pada konsep betul. Bila nak implement konsep, tiba-tiba tawassul dilarang, tabarruk disempitkan, tak boleh ni ambil berkat macam ni nanti syirik. Kemudian istighosah, meminta tolong kepada Nabi, kepada wali, dianggap syirik, dianggap menyembah kepada Nabi dan wali. Padahal meminta tolong bukan menyembah. Ini kekeliruan mereka. Kalau kita minta tolong pada Nabi, kita kata madad ya Rasulullah, ataupun arisna ya Rasulullah, tolonglah kami, maka kata kita itu musyrik, syirkan akbar. Kita telah jadi orang musyrik dan syirik besar, makna keluar dari Islam, jadi kafir. Kenapa minta tolong dengan orang mati syirik? Oh, sebab orang mati dah tak boleh tolong. Siapa kata? Kamu tak faham boleh tak boleh tolong daripada dua sudut. Sudut yang pertama secara hakikat.
Kalau secara hakikat memang tidak ada yang boleh tolong kita melainkan Allah. Sebab itu kita sebut wala haula wala quwata illa billah. Tak ada yang boleh tolong. Imam Nabi, imam malaikat, siapa saja hakikatnya tak boleh tolong. Mana dalil? Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Untuk diri baginda sendiri, baginda tak milik apa-apa. Macam mana baginda boleh beri manfaat dan mudarat kepada orang lain? Hakikat tak boleh. Asbab secara cause and effect boleh. Sebab sambungan daripada ayat itu, illa masya Allah, kecuali apa saja yang Allah kehendaki, maka Nabi SAW menjadi sebab kemanfaatan dan baginda juga menolak kemudaratan. Jadi mereka gagal beza antara hakikat dan asbab. Kalau hakikat, hanya Allah satu saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami minta pertolongan. Dalam hadis, iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong dengan Allah. Itu semua bicara hakikat. Habis wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah dengan melakukan perkara yang baik dan ketakwaan. Itu kan tak tolong-menolong sesama makhluk. Oh, sesama makhluk itu namanya asbab. Kalau kamu kata alasan jadi syirik sebab orang mati tak boleh tolong, orang hidup pun ada tak boleh tolong. Takkan tuan-puan tak pernah ada pengalaman minta tolong dia tak boleh tolong? Macam-macam lah, guna sini, kabel sana, kabel sini, buat rayuan sana, rayuan sini. Tak dapat dia tolong, katanya tak dapat. Tak boleh tolong. Adakah jadi syirik kita minta tolong sebab dia tak boleh tolong? Kan tidak. Syirik ini apa dia? Syirik adalah menuhankan selain daripada Allah. Bukan Allah, selain daripada Allah. Tak kira Nabi ke malaikat ke, kita kata ada sifat ketuhanan. Syirik. Ataupun memakhlukkan Allah. Kita kata Allah macam ini. Allah letih, ya. Allah lupa, Allah sakit. Memakhlukkan Allah juga syirik. Jadi kalau meminta tolong kepada wali, kepada nabi itu syirik. Atau kita kata meminta tolong kepada orang-orang yang telah meninggal dunia ini syirik. Berarti meminta tolong kepada para wali, para nabi selepas kewafatan mereka adalah menuhankan mereka. Betul kan? Sebab syirik adalah menuhankan selain daripada Allah. Kata mereka, kalau kamu tak tolong nabi, wali, mereka dah meninggal dunia, itu syirik. Berarti di sisi mereka, meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia adalah menuhankan orang yang telah meninggal dunia. Tidakkah meminta tolong kepada orang hidup? Kalau begitu berarti menuhankan orang hidup. Sebab di sisi kamu tak tolong itu menuhankan. Boleh ke menuhankan orang hidup? Tak boleh. Sebab itu mana-mana ajaran sesat yang dia menjadikan ketua dia itu sebagai Tuhan. Walaupun ketua dia masih hidup, hukumnya dia jadi musyrik, kafir. Kan ajaran sesat ada dia punya penyelewengan tu, setengah tu dia kata ketua dia tu wakil Tuhan. Itu biasalah. Dia bercakap on behalf of God. So pengikut semua kena ikutlah sebab dia wakil Tuhan. Yang parah lagi, mengaku Tuhan terus. Ya. Adakah tak syirik? Sebab orang tu masih hidup lagi? Tidak. Yang namanya menuhankan selain daripada Allah, hidup atau mati, syirik. Meminta tolong bukan menuhankan. Kecuali dengan i'tiqad bahawa memang makhluk yang memberi pertolongan secara hakikat bukan Allah. Ketika itu syirik. Tak ada beza. Kamu minta tolong dengan doktor, doktor tolong sembuhkan penyakit saya. Syirik atau tidak bergantung kepada i'tiqad. Kalau dia kata begitu hanya secara asbab, cause and effect, biasanya doktor ni boleh jadi sebab orang tu baik pada penyakit, tapi hakikat dia tahulah penyakit apa pun Allah yang sembuhkan, tidak syirik. Tapi kalau dia kata misalnya, memang doktor sembuhkan saya, kata dia. Saya sakit ni dah 5 tahun. Tiap-tiap malam saya bangun berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan penyakit saya, tak sembuh. Seminggu je saya berubat dengan doktor tu sembuh. Memang doktor yang sembuhkan saya, bukan Allah. Syirik.
walaupun doktor itu masih hidup. Jadi kekeliruan tauhid uluhiyah ni adalah pada menganggap perkara yang sebenarnya bukan menyembah. Tawassul bukan menyembah, tabarruk ambil berkat bukan menyembah, istighosah minta tolong bukan menyembah. Mereka kata itu menyembah selain daripada Allah, lalu mengkafirkan orang Islam. Dan pernah berlaku kejadian pada awal-awal kebangkitan gerakan Wahabi, ribuan umat Islam termasuk para alim ulama dibunuh. Alasan mereka ni bukan orang Islam lagi. Zaman kita dibuat oleh ISIS, Daesh. Juga mereka bunuh orang Islam, kata dia orang ni musyrikin sebab sembah kubur. Hamba Allah tu bukan sembah kubur. Dia ziarah kubur, dia berdoa, dia tawassul, itu tidak menyembah. Tapi mereka selalu menyangkakan kita itu menyembah. Secara logik, masa orang tu hidup pun kita tak sembah. Padahal masa dia hidup macam-macam dia boleh buat. Tiba-tiba dia dah mati jadi jenazah, dah tak boleh buat apa, diusung, ditanam, kita pergi sembah. Tak mungkin. Tapi ini namanya su'uzzon yang terhasil daripada tauhid 3. Yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Belajar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Itu bagus. Tetapi akhirnya mereka pergi kepada bermain dengan ayat mutasyabihat. Akhirnya dia kata Allah ada tangan, Allah ada betis, Allah bergerak ke sana kemari. Allah boleh ada duduk atas makhluk dia, apa masalah kata dia? Kalau Allah kehendaki, Allah boleh duduk atas sayap nyamuk. Ini semua menisbahkan kepada Allah perkara yang mustahil. Mustahil Allah menyerupai makhluk. Memang Allah Maha berkuasa. Tapi kalau kita faham, kuasa Allah hanya berkaitan dengan yang mungkin. Tak boleh orang terkata, oleh kerana Allah Maha berkuasa, maka kalau Allah berkehendak, boleh Allah melahirkan anak. Tak mungkin. Anak bagi Allah tu mustahil. Ada orang tak faham. Dia kata, kalau kamu kata Allah itu tak ada tangan, tak ada kaki, kira kamu menyamakan Allah dengan orang cacat. Kamu gunakan hukum mana? Kalau hukum manusia, tak ada tangan, tak ada kaki, cacat. Jadi kalau kamu guna logik yang sama, bila kamu kata Allah tidak punya anak, berarti kamu menyamakan Allah dengan orang yang mandul. Mana boleh macam itu? Allah bukan makhluk. Sehingga kamu nak kiaskan mesti ada tangan, ada kaki baru tak cacat, mesti ada anak baru tak mandul. Itu cerita makhluk. Macam mana kamu pasang cerita makhluk kepada Allah? Jadi ini kekeliruan yang berlaku. Akhirnya mereka terjerumus dalam apa yang disebut dalam Al-Quran. Bab ni, bab ayat mutasyabihat, kalau kita mampu untuk tidak bergelumang, itu lebih baik. Yang kita yakin Allah Maha sempurna, Allah tak sama seperti makhluk. Selesai. Istiwa kah, yadullah ke, wajhullah, semua kita beriman, tapi kita serahkan makna itu kepada Allah, bulat yakin pasti makna yang layak dengan Allah. Selesai. Kalau kita bergelumang, maka ada dua kemungkinan. Dan kemungkinan ini dua-dua dalam Quran cerita. Kita pilih yang selamat. Huwallazi anzala ilaika alkitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu alkitab, yakni Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Daripada Al-Quran tu ada ayat yang muhkamat, yang jelas, pasti. Hunna umul kitab. Ayat muhkamat ni dia induk pada Quran. Pegang betul-betul. Laisa kamitslihi syai'un. Tu ayat muhkamat. Tidak ada satu pun yang sama seperti Allah. Falam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu yang sama dengan Allah, tak ada. Ini muhkamat. Hunna umul kitab. Itu yang jadi induknya. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada juga ayat Quran, sifat dia mutasyabihat, tak jelas apa makna sebenar. Kita tak nak yang pertama ni. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zaigh. Zaigh ni makna bengkok, cenderung pada nak jadi sesat, apa dia buat? Dia akan ikut yang sama-sama. Dia nak main Allah ada tangan, tak sama seperti tangan makhluk. Allah ada muka, tapi muka Allah tak sama lah. Kalau Allah tak ada tangan, nanti kudunglah Allah. Dia nak main ayat yang mutasyabihat. Kenapa tu? Ibtira al-fitnah, nak cari balas. Padahal yang sepakat ada. Contoh, adakah Allah bertempat atas aras? Kan yang dah sepakat ada. Aras tu makhluk Allah. Mereka pun kata aras tu makhluk. Bila makhluk berarti aras tu tak. Aras itu satu masa dulu tak wujud.
Allah cipta baru wujud. Adakah Allah juga tak wujud masa arasy tak wujud? Sepakat antara kita, Allah wujud tidak ada permulaan. Berarti pasti ketika Allah wujud, arasy belum wujud. Wujudnya Allah nampak arasy itu pasti. Adakah selepas Allah ciptakan arasy, berubah Allah jadi bertempat? Ini kan tasyabuh. Kenapa kamu ikut yang itu? Oh, cari balah. Rabtira at-ta'wili, nak letak juga satu makna. Kebanyakan salah dia tak letak makna. Istiwa misalnya, kebanyakan salah kata istiwa yang layak dengan Allah. Apa makna istiwa? Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Macam itu kan selamat. Atau sekurang-kurangnya terima sebagaimana khalaf, mereka terima makna yang tak bercanggah dengan akidah. Salah satu makna istawa, menguasai. Kalau kita kata Allah menguasai arasy, pasti tidak bercanggah dengan akidah, boleh terima. Salah satu makna istawa, menggagahi. Berarti arasy itu terpaksa patuh kepada takdir Allah. Ada segi akidah, confirm. Maka boleh terima. Sama ada kamu serah makna kepada Allah, atau kamu terima makna yang layak dengan Allah, kedua-duanya diterima. Tapi kamu letak makna yang tidak layak dengan Allah, Allah beranggota tangan, Allah bergerak ke sana kemari dalam makhluk dia, lalu kamu cover dengan ayat tapi tak sama dengan makhluk, itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah dalam kuliah akan datang di muka surat 95 membawa kepada 96, kita akan lihat fatwa lengkap tentang Tauhid 3 ini, yang dikeluarkan fatwa ini oleh Darul Ifta' Misriyah, pusat fatwa Republik Mesir. Dalam kuliah yang akan datang insyaAllah kita akan tengok macam mana Darul Ifta' Mesir membincangkan isu Tauhid 3 ini. Wallahu a'lam. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.